kewajiban fardu ketiga. Zakat fitrah janganlah diabaikan, rahmatkanlah teguhkan rasa iman, ikut seruan dan amalan Al-Quran, kedamaian ya Ramadan. Apabila sabar di dunia, redolah menyinari cahaya. Tak kira pangkat dan harta, raihkanlah ya bersama. Hai semua, Ramadan pun menjelma. Ayo semua tunaikan perintahnya. Bulan puasa menahan lapar dahaga, kewajiban fardu ketiga, kewajiban fardu ketiga. Alhamdulillah. Itu dia Plan B. Assalamualaikum Plan B, okey ya semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada semua penonton Sembang Sahur 2024. Kami bersiaran secara langsung dari IPD Ceras. Boleh kita dengarkan suara sedikit? Itu dia. Tak, bila nak dengar suara sedikit tu nak tepuk ke nak dengar suara? So, agaknya macam dua-dua pun boleh juga. Yeah. Ya, kami sebenarnya sangat berbesar hati. Ini sebenarnya episod kedua kami berada di sini. Dan kalau semalam semuanya pakai uniform. Mula ke atas saya pun rasa macam duduk pun tegak macam ni. Okay. Kita bersama dengan Tuan Zam lah semalam. Tapi hari ni saya nampak Tuan Zam dan juga puan-puan, tuan-tuan pakai santai sikit lebih malam ni ya. santai. Semua okey ya? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dan Muaz, awak nampak lain macam segak malam ni, Muaz. Betul, sebab saya mengikut apa yang saya nampak di hadapan ni. Sebab kebetulan tadi nampaklah kita berterawih bersama-sama ya, di kiri dan juga kanan tu. Dan hari ini juga kita nak bagi tahu kepada anda, episod hari ini dibawakan oleh Kopi Super yang dapat membantu untuk memberikan tenaga sepanjang hari. Dan dapatkan Kopi Super hari ini dan tebus mangkuk Luminac edisi terhad dengan setiap pembelian barangan Super. Alright? Jadi izinkan saya dulu sebab dengan Kopi Super ni selalunya akan memberikan tenaga kepada kita sepanjang hari. Izinkan saya akan menyaksikan saja. Jemput tengok Ya, boleh ikut Bismillah. Bismillah. Baik, so hari ini perkongsian kita menarik, tapi tentunya bukan saya dengan Muaz saja. Seperti biasa kita ada seorang lagi sparring partner kita. Hari ini kita bersama dengan Dr. Kamilin. Dr. Kamilin. Berketukan Dr. Kamilin. Apa khabar? Abang. Baik, jumpa lagi kita doktor. Tapi bukan Dr. Kamilin saja yang akan bersama dengan kita, tapi kita ada satu pasangan ni yang saya rasa manislah sangat. Kan? Semanis kurma rasa macam alamak. Betul. Macam rasa forever pengantin baru. Forever pengantin baru. Jadi bila tengok depan-depan ni pun rasa macam sejuk mata memandang. Kita kenalkanlah siapa? Silakan. Inilah dia pasangan Merpati Dua Sejoli. Siapa lagi kalau bukan Abang Sabri kita. Bersama dengan pasangannya yang disayangi, kita ada Kak Ardini Angelina Tan. Apa khabar? Baik, Abang Sabri dan juga Kak Ardini. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini. Ya. Terima kasih kerana menjemput. Alhamdulillah. Ya, Abang, juga. macam mana bang untuk tahun pertama berpuasa bersama-sama ni? Tu dia, toleransinya macam mana tu? Ini tahun yang pertama setelah 17 tahun saya berpuasa dengan isteri. Masya Allah. Ya, artinya ada orang kejut sahur lah, tu je. Okey, ada orang kejut sahur tu satu. Tadi saya sempat borak dengan Kak Ardini tentang topik kita hari ini untuk penonton adalah tentang toleransi dalam masyarakat. Betul. Tapi bila tengok berdua, kita nak tanyalah toleransi suami isteri kan. Kak Ardini cakap, Kak Ardini kalau buka puasa, dia suka makan apa sebenarnya? Saya lebih suka makan kuih muih, benda yang manis-manis. Ya, sebab
Saya suka lah, itu makanan kegemaran saya. Baik, okey. Tapi nak tahu, ada perbezaan tak pula dengan Abang Sabri? Abang Sabri suka makan kuih ke dengan cerita suka makan nasi je? Ya, saya kalau dulu ya, doktor saya memang kita terpengaruh dengan makanan kuih muih dulu kan, sebelum buka kononnya perlu benda manis dulu untuk tenaga dan sebagainya kan. Tapi masa kat kampung dulu saya makan benda tu saja, banyak sangat benda tu kan. Yalah kat Kelantan tu tahu kan, jual kuih manis saja kan. Jadi tapi bila saya dah berpindah ke Kuala Lumpur, sebelum bekerja di Kuala Lumpur, saya mula tolak makanan-makanan kuih-muih yang manis tadi. Dah tak manis dah. Dah tak nak. Saya terus makan nasi saja. Yang pertama sebab saya tak ada duit. Saya mula datang kerja dulu Kuala Lumpur kan, dengan gaji kecil, penolong pelukis gaji. Jadi saya tak mampu nak beli kuih macam kat kampung. Kat kampung ayah beli kan. Dan murah. Harga murah, orang jiran-jiran bagi. Betul. Jadi setelah saya duduk di Kuala Lumpur tahun 80-an, saya mula menolak makanan-makanan kuih-kuih yang manis. Kurma satu saya terus makan nasi je. Ya. Nasi pun lebih mengenyangkan dan tahan lama. Nasi tu pun banyak gula tu. Sebenarnya. Tapi mungkin sekarang ni kiranya tak perlu makan kuih muih itu sebab manis dah pergi dekat. Cerita kiranya. Tapi untuk puasa ni saya kembali makan manis sebab isteri mula beli makanan manis, saya kena makan lah. Ini namanya toleransi. Toleransi. Betul. Sebab you dah beli, I pun kena makan juga. Tapi Angeline juga tolerate. atau Angeline ikut kurang. makan nasi juga. Ngam lah tu dua. Dan doktor, kalau sebut mengenai toleransi dalam masyarakat ni, kalau kita tengok anggota polis pun memang toleransi dengan masyarakat tu memang sangat hebat. Toleransi tu penting untuk menjadikan sesuatu tu lebih bagus. Dan mungkin mukadimah dari doktor sendiri, toleransi di dalam masyarakat terutamanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Masya Allah satu bulan barakah yang bagi saya lah di Malaysia ni dia ada satu culture toleransi yang sangat tinggi. Mungkin kalau kita tengok setengah tempat lain di negara-negara lain, mungkin umat Islam di sana tak menikmati toleransi masyarakat seperti mana yang kita nikmati pada hari ini. Contoh kalau kita tengoklah suasana bazar, itu yang paling mudah kita tengok, suasana bazar. Orang non-Muslim pun sendiri datang beramai-ramai untuk nak merasakan juadah berbuka puasa. Kita tengok misalnya suasana bekerja, banyak daripada syarikat-syarikat yang bos dia bukan Islam pun, dia akan bagi pelepasan balik awal, atau sebahagiannya dianjurkan jamuan berbuka puasa bersama dengan staf-staf Muslim. Itu bagi saya satu yang luar biasa. Sebab tu saya minat bila nak tahu tentang Abang Sabri dengan Kak Angelina. Macam mana diorang boleh bertoleransi daripada satu sebab bangsa yang berbeza, walaupun kita satu negara, tapi mungkin Abang Sabri dah berpuluh-puluh tahun dia hidup dengan satu kebiasaan. Kak Angelina pun sama, satu kebiasaan lain. So lepas mereka berpasangan ni, macam mana pasangan ini boleh nak menyerasikan daripada sudut suasana baru, suasana puasa, tak lama lagi suasana raya. Adakah ada clash ataupun tak ada? Itu kita itu terus bertanya tu. Kita bertanya tu. Terus tanya tu maksudnya. Kita divert. Siapa nak jawab dulu? Baik. Ya saya jawab sekejap. Okey, memang budaya yang berbeza nampak secara di luar sangat simple. Orang boleh saja menyebut budaya yang berbeza tak ada masalah, tetapi sebenarnya bukan tidak ada masalah, tetapi toleransi itu tadi yang boleh mengenepikan masalah. Tentunya ada masalah kan, sebab benda ni satu budaya yang dah dibawa secara tradisi dalam kehidupan kan. Contohnya saya, kalau tradisi saya, makanan saya Kelantan. Lidah Kelantan saya, kalau makanan saya masih lagi. Selama bulan puasa, benda ni kan benda yang makan nasi kerabu contohnya kan. Balik pada nostalgia kan, banyak benda yang nostalgia. Jadi sekarang saya harus bertoleransi dengan dia. Dan satu contoh yang paling mudah kan, kalau dia rasa nak makan benda lain, saya kata okey tak apa, start tolak nasi kerabu. Atau mungkin dia akan tolak yang dia punya, dia cari nasi kerabu. Itu dari sudut yang paling mudah. Tapi dalam hal-hal yang lain, kebetulan kami bersyukur kerana kami berkawan setelah lama. Okey. Alright. Rasa macam lepas ni kita nak korek lagi rahsia lebih banyak lagi tentang toleransi supaya bagi tips kat kita. Terus sekarang ni kita nak berehat sebentar, boleh ya? Boleh. Lepas ni kita tanya kat Angeline pula. Jadi anda semua jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam Sembang Sahur. Jom tengok bersama Sembang Sahur bermula. Program terbaik penuh agama
hanyalah di TV. Jom tengok bersama sembang sahur bermula. Program terbaik penuh agama hanyalah di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sembang Sahur 2024 live kita bawakan dari IPD Ceras Kuala Lumpur. Dan kepada anda yang sedang menonton kami ni kan, baru saja balik terawih, seronok tengok ni kan, sambil makan juadah yang ada tu, sambil kita berkongsikan mengenai toleransi. Kat dalam rumah tu pun dah bermulanya toleransi. Ibu dan juga ayah, anak-anak toleransi dengan mak. Betul. Kan. Tapi orang kata selalunya orang perempuan, isteri yang paling banyak toleransi ke suami. Jadi kita nak tanya ke Angeline sebenarnya. Adakah betul sebenarnya isteri kena lebih banyak bersabar, kena banyak toleransi dengan suami? Sebenarnya bagi Angeline adalah dua pihak lah. Dua pihak, okey. Sebab kalau satu pihak saja bertoleransi, satu hari nanti meletup juga. Jadi kena dua-dua barulah adil. Betul kan? Kalau tak satu tu makan hati je. Okey, lagi lepas tu tadi kita ada berbincang tentang toleransi dalam masyarakat. Kita pun nak tahu jugalah daripada Kak Angeline sendirilah ya. Macam rakan-rakan sebelum ni yang berpuasa yang Muslim, adakah macam Kak Angeline turut serta sama-sama ataupun macam tahun ni baru bermulanya betul-betul dengan ibadah puasa dengan suami tercinta? Baik, dulu masa kita syuting, kadang-kadang kita kerja juga kan dalam bulan puasa. Jadi bila masa bekerja dalam bulan puasa, Angeline akan ikut. Okey, ikut rakan-rakan lain semua puasa sama-sama. Dan sampai 2 tahun lepas, setelah berkawan dengan abang, jadi Angeline puasa. Puasa full walaupun sendiri di rumah. Hebat. Waktu berbuka kadang pergi ke rumah abang, berbuka dengan abang dan anak-anaknya. Tapi tahun ini adalah tahun pertama yang Angeline betul-betul lengkap dengan ibadah, lengkap dengan sahur, lengkap dengan cara berbuka yang normal. Sebab dulu kalau di rumah kita makan saja apa yang ada kan, tapi macam di rumah bang dengan kurma, bang saja kena minum, doa dulu, macam-macam. Ini betul-betul lepas berbuka sekejap pergi solat, macam tu. Rutin yang baru. Ya, rutin yang lengkap. Lengkap. Dan doktor, kalau kita lihat masyarakat Malaysia, toleransi dengan berbilang kaum ni memang dari dulu sampai sekarang kita terapkan dan kita kuatkan. Jadi dalam bulan puasa ni saya dapat lihat masyarakat Malaysia memang sangat luar biasa, doktor. Contohnya tadi saya nak beli air. Lepas tu ada seorang sahabat saya ni berbangsa India, dia minum, dia terus menyorok sebab nampak saya. Jadi saya rasa macam ini kematangan rakyat Malaysia yang saling hormat menghormati itu antara satu sama lain. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? Saya tengok inilah sebenarnya peluang. Masa bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang Allah dah sebut di satu bulan barakah, satu bulan yang banyak kebaikan. Dan kalau kita tengok bulan Ramadan ni sendiri pun, cahaya-cahaya ataupun aura-aura kebaikan tu semua satu dunia boleh rasa. Satu dunia, bukan hanya kita kat Malaysia je, even satu dunia. Sekarang ni pun kita tengok di London Street, contohnya dah mula dah mereka meraihkan bulan Ramadan dengan ada perhiasan-perhiasan khas Ramadan. Kalau kita tengok dekat tengah-tengah town di New York City tu pun, solat tarawih tu dah didirikan di tengah-tengah bandar tu secara terbuka. Di negara-negara Islam yang lain, subhanallah, kalau kita tengok, inilah waktu yang sebenarnya peluang untuk kita orang Islam untuk menunjukkan kepada orang yang belum lagi Islam di luar sana tu, apakah nilai Islam yang sebenarnya. Sebab masa Ramadan ni lah Allah nak suruh kita latih supaya kita menahan diri daripada segala keburukan kita, hawa nafsu kita. Sebelum Ramadan kita suka bergaduh, sebelum Ramadan kita suka mencarut, sebelum Ramadan kita suka maki hamun. Masa Ramadan kita tahan. Tapi bukan masa Ramadan saja, tetapi kita panjangkan lagi, dia jadi satu madrasah tarbiyah kita. Masa Ramadan kita selalu bantu orang, kita bermurah hati. Jangan lepas Ramadan kita jadi kedekut. Tak, kita teruskan lagi. Tahun depan kita buat lebih baik lagi. Maka kat situlah nanti orang akan nampak macam mana Islam lah yang sebenarnya telah mempelopori toleransi yang Islam dah tunjukkan 1400 tahun yang lepas tentang samahah ataupun tasamuh Islam dalam meraihkan kepelbagaian warna masyarakat. Saya buat satu hadis. Nabi SAW ni dia seorang Rasul. Jiwa dia bukan terdidik dengan hiburan. Tetapi masa Nabi sampai dekat Madinah, Nabi dapati orang-orang Ansar di Madinah ni, mereka sukakan hiburan.
Jadi bila satu hari itu ada satu hari perayaan, Nabi pergi, nampak macam sunyi sepi je kan. So Nabi kata tak ada kehiburan. Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar ni kan disukakan hiburan. Maksudnya Nabi kat situ dimeraikan. Bukan kata aku tak suka, aku ketua, aku nak buat semua. Tak nak. Nabi raikan kecenderungan kepelbagaian masyarakat di sana yang mana mereka ketika itu mempunyai kelapangan. Sebab tu Nabi SAW dia tak nak Islam ini digambarkan sebagai satu agama yang macam ni. Pernah Nabi SAW tu dimasukkan satu masjid tu, dia nampak ada kanak-kanak Habsyi tengah main senjata. Umar marah. Nabi SAW kata, biarkan mereka wahai Umar. Lita'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fusah. Biar orang-orang Yahudi, orang Nasrani tahu dalam agama kita juga ada kelapangan. Wa bu'ithtu bil hanifiyatis samhah, dan aku diutuskan dengan agama yang hanif lagi penuh dengan toleransi. Masya-Allah. Saya rasa sangat menarik bila cakap toleransi dan tentang kisah yang dalam masjid tadi tu, bila kanak-kanak sedang bermain dan sebagainya. Tak apa, itu kejap lagi kita akan bincang lebih panjang lagi dengan Dr. Kamilin, dengan Kak Angelin, dengan Abang Sabri. Tapi sekarang ni sebenarnya kami ada satu bingkisan nak kongsikan kepada semua, iaitu kita ada ziarah kasih ke rumah seorang ibu tunggal bersama dengan Dai Anas. Apa kata kita sama-sama saksikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segmen Singgah Sahur pada kali ini bersama dengan saya Dai Anas. Kita berada di Kampung Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Kita berada di rumah Puan Faizah Mat Ali dan kita nak santuni beliau apa aktiviti yang beliau lakukan. Jom. Hampir 9 tahun Faizah Mat Ali, 56 tahun, membesarkan cahaya mata seorang diri sejak berpisah dengan suami 9 tahun yang lalu. Demi menampung kehidupan beliau dan anak-anaknya, Faizah melakukan pelbagai jenis kerja. Antaranya bekerja sebagai seorang anggota rela 8 jam sehari, 7 hari seminggu, bermula dari jam 4 petang hingga ke 12 tengah malam. Assalamualaikum, sihat Kak? Alhamdulillah. Kak, bila segmen Singgah Sahur ni Kak, ramai yang tertanya-tanya lah mungkin aktiviti seharian Kak kan, untuk orang kata apa, sebagai perkongsian sebagai ibu tunggal ni membesarkan keluarga, membesarkan anak-anak dalam keadaan yang terpaksa bekerja dan sebagainya. Mungkin sedikit aktiviti harian Kak boleh kongsikan kepada para penonton kita. Memang susah untuk membesarkan 3 orang anak dalam keadaan saya sendiri. Terpaksa berusaha bekerja daripada dia orang kecil sampai besar. Saya banyak bertukar kerja semata-mata untuk menanggung keluarga. Aktiviti saya terlalu banyak. Setiap pagi sampai ke petang ada saja saya settlekan untuk siapkan barang-barang saya berniaga setiap hari. Anak saya akan ganti saya berniaga dan saya pergi kerja. Dan Kak Faizah mungkin boleh kongsikan sedikit kepada para penonton. Saya dimaklumkan rumah yang Kak diami ini adalah bekas tapak sekolah agama kan. Jadi sebagai perkongsian jugalah, mungkin ada sejarah yang akan nak kongsikan. Bagaimana kata boleh terdirinya rumah di tapak sekolah agama ni Kak, untuk perkongsian kepada para penonton. Masa tu saya duduk di Beruntung. Saya tak mampu nak bayar sewa. Saya balik ke Sungai Buaya, bertanyakan dengan satu pengurusan ni. Saya kata, "Cik, ada rumah kosong tak?" Dia kata, "Ada, tapi pergi tengoklah. Rumah ni sebiji ni memang tak ada apalah. Tak ada api, semua kosong. Sebelah lagi satu tu ada." Jadi saya pun ambil lah sebelah tu. Tapi masa tu suami saya, bapa pada budak-budak ni, baikilah yang mana rosak. Orang kata kerja kilang kan. Berapa banyak dah kerja masa tu. Duit ni. Repair. Sampailah sekarang saya duduk. InsyaAllah, tabarakallah, bila saya dengar dan juga para penonton dengar perkongsian Kak Faizah ni, satu orang kata apa, cetusan juga kepada kita sebenarnya, terutama kepada ibu tunggal yang berada di luar sana, bahawa jangan kita patah semangat. Jangan kita rasa diri kita ni lemah. Kerana apa? Setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan, sebagaimana ayat di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan menguji seseorang itu melebihi batas kemampuan dia. Disebabkan bila kita dengar cerita akak tu, dia menjadi inspirasi lah mudah-mudahan kepada mereka yang sedang berjuang di luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Kak. Terima kasih sekali kepada Kak Faizah, insya-Allah. Alhamdulillah, untuk segmen Singgah Sahur kita pada kali ini, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita iaitu Minyak Masak Seri Murni yang turut menyerikan segmen Singgah Sahur. Kita persilakan wakil daripada pihak penaja kita memberikan sedikit cenderahati dan juga semangat bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini kepada tuan rumah kita iaitu Puan ataupun Akak Faizah. Kita dipersilakan. Alhamdulillah, minyak masak Seri Murni sesuai digunakan untuk memasak pelbagai jenis hidangan dan juga masakan dan menghasilkan aroma dan juga bau yang cukup wangi dan menjadikan gorengan lebih rangup dan juga lazat untuk dinikmati. Didatangkan dengan pelbagai pack dan juga saiz iaitu 500 gram, 1 kg, 2 kg, 3 kg dan juga 5 kg. Dan di tangan saya ini ada pack 2 kg dan didatangkan juga dengan tangkai di tepinya, mudah untuk dituang dan juga digunakan. Terima kasih kepada pihak penaja kita yang menyerikan segmen Singgah Sahur kita iaitu pihak Seri Murni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah segmen Singgah Sahur kita pada kali ini di Kampung Sungai Buaya, di rumah, lebih tepatnya di rumah Puan Faizah Mat Ali. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak tuan rumah dan juga terima kasih kepada pihak penaja Minyak Masak Seri Murni. Sehingga berjumpa lagi. Salam Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dai Anas, terima kasih menyantuni Ibu Tunggal tu ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Kejap lagi kita akan kembali semula. Ini nak lihat mengenai toleransi yang sekarang ni tengah viral di masjid dan juga surau. Bagaimana anak-anak kita yang berada di sana, ada macam-macam perangai yang mereka buat dan mereka lakukan. Toleransi ini yang kita akan kongsikan dalam Sembang Sahur 2024. Jom-jom tengok bersama Sembang Sahur bermula. Program terbaik penuh agama hanyalah di TV3. Jom-jom tengok bersama Sembang Sahur bermula. Program terbaik penuh agama hanyalah di TV3. Alhamdulillah. Terima kasih Plan B. Baik, anda masih bersama dengan kami. Terima kasih setia sambil-sambil makan murtabak, roti john, kari pap, sedapnya, tepung pelita. Nampaknya itu semua makanan-makanan yang berada dalam fikiran saya nampaknya. Yalah, betul lah. Jadi itu yang seronoknya. Ada toleransi. I makan, you basuh. You basuh, I makan. Toleransi dalam rumah tangga. Jadi semua yang ada pada hari ini di IPD Cerdas semua okey ke? Alhamdulillah nah. Diorang pun ada, depan tu ada sahur tu. Cuma dia malu-malu nak makan, kejap lagi dia makan lah. Itu pun toleransi juga. Dia itu kata, toleransi. habis rancangan, kita makan. Macam tu. Alhamdulillah. Tapi Daya, tadi kita sebut mengenai masjid dan surau ni. Viral. Anak-anak kita yang pergi ke masjid surau ni, ada yang kacau orang tengah semayang, tarik kursi orang tua tengah nak semayang, naik atas kepala makcik, dipukulnya makcik tu. Allah Akbar. Ni kena ada toleransi ni. Betul. Tapi dalam masa yang sama juga, kesian juga ada yang kata, macam mana anak-anak nanti tak kenal masjid, tak kenal surau kalau tak bawa. Kat sini kita ada persoalan. Memang kita nak tanya dekat Dr. Kamilin sebenarnya. Dr. Kamilin tadi kata nak kongsi juga. Bagaimana kalau mengikut isu ni yang sekarang memang tengah tular, macam-macam pendapat ada Ustaz. Kita punya topik pun dia ada dua hala kan. Toleransi dua hala. Jadi dalam isu ni pun saya nak jawab dia melibatkan dua hala lah. Satu, anak-anak ni Allah, Nabi SAW suruh kita didik anak tu pergi solat, minat pada solat sejak awal 7 tahun lagi. Dan saya pegang pada hadis ni betul-betul. Saya cerita ni sebabkan pengalaman. Sebab bila kita baca kes, ada yang AJK masjid terlampau ni sangat. Sampaikan dia buatkan anak-anak jadi tak mau pergi ke masjid. Betul. Saya pernah kena dululah masa kecil-kecil. Baru je terbaring kat belakang dah kena halau dengan AJK kat belakang tu kan. Kita jadi tak mau pergi ke masjid lepas daripada tu. Tapi bila sekarang ni saya akan bawa anak ni
Macam mana kita nak train anak kita yang kecil-kecil yang lelaki. Setiap kali kalau saya pergi ke masjid, 5 waktu tu saya akan bawa, melainkan kalau mereka tengah pergi sekolah lah. Jadi daripada 4 tahun, dua-dua anak lelaki saya tu saya akan bawa pergi ke masjid. Alhamdulillah, dia tak pernah kacau pun. Dia tak pernah akan berlari-lari. Sebab apa? Dia mesti kunci di mak ayah. Mak ayah ni ada yang dibawa pergi masjid tapi dibiar. Dibawa, dibiar. Tapi kita ni bila nak pergi masjid, anak-anak ni nature dia tak suka dia, ataupun baik dia bermain. Tapi kita akan nasihat kat dia. Kena cakap kat anak-anak kenapa kita pergi masjid, kenapa kita solat. Allah akan sayang, doa. So setiap kali bila saya bawa, pimpin dia nak pergi masuk ke saf solat, saya akan cakap jangan main-main masuk solat. So kalau tak main, kita akan bagi reward, kita akan bagi hadiah. Selang berapa bulan, kalau dia main, mungkin kita denda sikit. Tapi bukan denda yang kasar-kasar, tapi kita potong masa handphone ke, potong masa TV ke. Jadi anak-anak tu dia akan sedar yang mana salah, yang mana yang betul. Dan lepas daripada tu, bila kita bawa, ini satu yang di Malaysia ni penting untuk kita praktikkan. Sebab jemaah surau masjid dekat Malaysia ni masih skeptikal. Anak-anak ni dia tak bagi soft dekat depan. Bagi saya, anak-anak solat sebelah mak ayah dia. Sebab apa? Bila dia solat sebelah mak ayah dia takut. Ayah dekat sebelah, takkanlah dia nak pergi main-main, nanti kan kena titik kan lepas solat. Jadi dia akan takut. Tapi kalau kita biar dia main kat belakang, dia pergi jumpa geng-geng dia, seorang dah main lari, seorang main tepuk tampar, dia akan pergi join. Tak ada siapa nak perhati kat dia. Mak ayah biar je. Nanti lepas solat, okey, jom kita balik. Itu didikan yang tak berapa tepat. Dan kita kena ajar daripada kecil, anak-anak ni pergi rebut soft depan, duduk sekali dengan kita. Saya benarlah, saya bawa anak, saya mesti bila saya duduk soft depan tu saya akan duduk. Kebetulan sebelah tu ada pakcik tua kan, pakcik 70-an, biasalah pakcik yang lama-lama ni dia agak ni sikit. Dia kata budak kat belakang. Dia kata no, anak saya solat sebelah saya. Dia budak, dia suruh duduk belakang je. Saya kata tak, anak saya solat sebelah saya, dia belajar dengan saya macam mana dia solat. Lepas tu dia diamlah. Tapi alhamdulillah, selepas beberapa bulan kalau kita asuh anak kita macam tu, dia tahu bila dia pergi dia tak main, dia pergi dia solat, dia pergi. Tapi pokoknya adalah kita mak ayah kena didik, dan AJK Masjid kena welcome lah. Jangan jauhkan anak-anak tu dari masjid. Sometimes bagilah gula-gula sikit. Saya pun kadang-kadang kalau pergi tengok ada budak-budak tu sikit, ada sikit-sikit duit-duit kecil, kita bagi pada anak-anak yang datang, galakkan mereka untuk datang solat sekali. So itu apa yang saya buat lah. Okay, Abang Sabri kat entry pun macam mengangguk juga kan. Beza, saya kecil dulu kat kampung saya. Dia ada satu watak khas. Okey, watak khas tu apa tu? Daripada imam masjid, ada Bilal, ada Siyak, ada seorang setiap kali bulan puasa ada satu jawatan khas. Dia akan marah budak-budak. Dia ni akan ditugaskan mak. Jadi budak-budak takut nak pergi ataupun takut dengan masjid dengan watak ni. Betul. Budak akan tengok dia ni ada ke tak ada. Kalau ada baru naik ke tak ada. Tapi dia ni setiap malam dia akan ada lah sebab tugas dia marah budak-budak. Memang tugas dia. Jadi saya antara yang selalu kena marah lah. Ini betul-betul berdasarkan kisah sebenar ni. Tapi sebab itu selepas tu saya jarang nak pergi. Okey, abang, kita nak rehat untuk melihat menu masakan kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan Chef Naim dengan ceritanya nak kongsikan rendang ayam kampung nostalgia bersama lemang. Masa nostalgia tadi ke masjid lah tu. Apa kata kita sama saksikan? Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak, dan sekarang ni kita akan masak menu istimewa iaitu rendang ayam kampung nostalgia bersama dengan lemang, dan saya akan masak menggunakan minyak seri murni sebab ianya sangat sesuai untuk memasak pelbagai hidangan, lauk serta juadah, dan hasil menggunakan minyak seri murni boleh menghasilkan bau yang wangi, gorengan yang lebih rangup dan masakan yang lebih sedap. Tak sabar nak masak ni dengan seri murni ni kan. Dan selain daripada minyak yang kita ada ni, kita ada jugalah bahan lain yang diperlukan. Yang pertama adalah kita ada daun kunyit, kita ada juga kita punya cili bo ataupun cili kisar kita, sedikit santan, jintan manis, jintan putih bersama dengan ketumbar, cili padi dan juga daun limau. Kita ada serai, halia dan juga bawang putih, sedikit bawang besar dan juga ayam kampung. Untuk rendang ni dia ada macam-macam. Lain negeri lain cara dia. Tapi saya punya cara ni lebih mudah untuk anda buat di rumah lah. Kita masukkan minyak seri murni ni. Masuk sikit ni. Okey, sedang elok lah tu. Okey, sementara tunggu dia panas ni, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan kisarkan ke semua bahan-bahan yang kita perlukan ni lah. Okey, jadi kita sediakan kita punya blender ni.
Dan sekarang kita potong dulu kita punya bahan iaitu serai. Yang ni kita masuk je semua dekat dalam ni. Okey, saya dah masukkan serai. Seterusnya kita masukkan terus kita punya halia. Seterusnya kita masukkan juga sedikit bawang putih. Dan saya akan satukan bersama dengan kita punya bawang besar ni. Okey, kita potong dah kita punya bawang besar masuk terus dalam ni. Okey, dan untuk bagi dia rasa pedas-pedas, kita boleh masukkan kita punya cili padi. Dan saya akan satukan bersama dengan kita punya ni lah. Kita ada jintan manis. Seterusnya kita ada kita punya jintan putih. Okey, masuk. Dan juga kita punya biji ketumbar. Masuk terus dalam ni. Okey, dan kita kisar semua sekali. Inilah dia hasil dia lepas kita dah kisarkan. Baik, dan sekarang ni kita boleh masukkanlah dia ke dalam kita punya kuali ni. Okey, cantik. Kita tuangkan bahan yang kita dah kisar ni bersama dengan kita punya cili kisar ni. Ada orang dia suka pedas, ada yang tak suka pedas. Tapi kalau saya, rendang dia memang kena ada rasa pedas sikit lah. So, jadi yang ini yang kita tumis ni, kita tunggulah kejap lebih kurang lagi 5 ke 6 minit. Ini wangi sebab kita tumis gunakan minyak seri murni tau. Sebab tu dia wangi. Dan kalau anda nak tahu sebenarnya minyak seri murni ni, dia ada banyak saiz. Dia ada yang 500 gram, dia ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan kalau yang keluarga ramai macam saya ni, memang kalau boleh kita ambil yang 5 kilo lah. Itu paling sesuai sekali kat rumah. Okey, sekarang ni bila kita lihat sendiri, kita punya paste yang kita tumis ni, dia dah mula orang kata dah pecah minyak. Kita boleh masukkan kita punya bahan seterusnya iaitu ayam kampung. Dan seterusnya kita satukan terus bersama dengan kita punya santan. Tu dah. Kita kena tunggu lebih kurang lagi 7 ke 8 minit, okey, untuk bagi ayam ni masak. Dan dalam masa yang sama kita nak bagi dia jadi lebih pekat lah. Inilah dia hasil dia. Lepas kita dah biarkan dalam 8 ke 10 minit. Kita tengok minyak sekarang dah berada di permukaan atas. Maksudnya ayam kita ni dia dah hampir nak jadi. Kita tinggal nak masukkan daun kunyit. Okay, dan juga kita punya daun limau. Ini akan buatkan dia punya rasa rendang ni lebih istimewa. Okey, sekarang daun kunyit dah siap iris. Kita masukkan dalam rendang. Dan yang seterusnya kita akan iriskan juga kita punya daun limau. Dia akan buatkan kita punya hidangan jadi lebih wangi. Okay, bila dia dah masuk daun ni, kita tak perlu nak kacau lama sangat lah. Okay, kita masukkan garam sikit. Okey, dah pun siap. Nampak tu, mudah mudah sahaja. Okey, so kita dah gaul-gaul semua dah sebati. Sekarang ni kita boleh hidangkan kita punya rendang ayam kampung nostalgia. Ini nampak ni, bau dia. Anda pun tahulah kot kan macam mana bila mana yang biasa buat rendang, yang biasa makan rendang tu dia tahulah kalau ada daun-daun kunyit dengan daun limau ni macam mana dia punya bau dia kan. Memang menarik. Okey, kalau saya memang suka buat rendang biar ada becak-becak macam ni lah biar ada basah-basah sikit, ada kuah-kuah sikit sebab nanti bila kita nak makan dengan lemang dia ada kuah. Dia jadi ada kuah-kuah sikit. Bolehlah kita nak dip-dip ataupun nak celup-celup kita punya lemang dekat dalam rendang kita ni. Jadi penonton, inilah dia hidangan istimewa saya iaitu rendang ayam kampung nostalgia bersama dengan lemang dan saya masak menggunakan minyak seri murni. Kita cuba. Nampak menyelerakan betul. Kata apa Kak Angeline, nampak simple dan apa? Ya, nampak sangat simple. Jom kita cuba di rumah. Betul, sama-sama. Kalau cuba tu kami akan datang. Boleh. Buka bersama lah. Ya, tapi untuk sekarang ni tapi kalau tak sedap, jangan balik makan habis dulu. Okey. Ya. Janji kita habiskan. Tapi sekarang ni kita nak berehat sebentar dulu. Sekejap lagi kita nak bincang lagi tentang isu toleransi dalam masyarakat. Abang Sabri ada lagi nak cerita tu. Selepas tidak Sembang Sahur. Jom tengok bersama Sembang Sahur bermula. Program terbaik penuh agama hayalah di TV3. Jom tengok bersama Sembang Sahur bermula. Program terbaik penuh agama hanyalah di TV3. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Sembang Sahur bersama dengan anda di IPD Ceras ini memang live kita bawakan sekarang 11.46 dan kita nak bagi tahu kepada anda, kita nak kongsikan yang mana pada 14 Mac yang lepas program titipan kasih Ramadan harian Metro bersama McDonald's Malaysia telah bergotong royong menyediakan 2,000 bekas bubur lambuk untuk diedarkan ke penduduk kampung Pasir Baru, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita saksikan. Ini dia bingkisan yang telah pun disediakan. Ini adalah program titipan kasih harian Metro yang mendapat kerjasama daripada McDonald's Malaysia. Program pertama pada bulan Ramadan, 100 penduduk akan menerima bantuan. Sebagai 100% syarikat milik umat Islam, sudah pasti kita mempunyai tanggungjawab untuk membantu umat Islam khususnya di seluruh Malaysia. Pelbagai aktiviti yang kami jalankan termasuklah sumbangan morih kepada masjid-masjid dan surau-surau. Program hari ini sangat bagus. Saya berterima kasih kepada Medi pertama kali datang ke masjid saya. Program ini bukan untuk memuji dan memalang, tapi saling mengeratkan silaturahmi serama umat Islam dan kaum-kaum yang lain agar saling menghargai sama kita, insya-Allah, karena kita satu Malaysia. Baik, sekarang ni nak sambung diskusi sebenarnya, iaitu toleransi. Saya tadi terfikir tau, kita ni benda lain boleh sabar, tapi kalau atas jalan raya ni kadang-kadang nak toleransi tu agak kurang sikit. Jadi kita tanya dekat Wan Sabri lah. Okay. Katanya kalau ke mana-mana memang drive sendiri je. Macam mana agaknya level toleransi tu? Okey, dia macam ni, depan anggota polis ni cerita. Kita depan kalau jalan dengan polis je kita toleransi. Dia balik pada kita tadi ujian, bulan yang penuh dengan ujian. Saya percaya secara peribadi, doktor, bahawa ujian Tuhan yang sebenarnya kepada kita banyaknya adalah bulan Ramadan dah. Kalau bulan lain, kita saja je kata ini ujian Tuhan kepada aku. Tapi mungkin barang itu bala Tuhan atau hukum Tuhan. Nak menyedapkan hati, kita kata ujian Tuhan. Tetapi dalam bulan puasa, saya percaya ini benar-benar ujian. Saya percaya benar-benar ujian kepada kita. Ujian kesabaran tadi dan sebagainya. Bukan saja ujian menahan lapar, dan ada ujian juga kesabaran kita. Tetapi kebanyakan kita, masyarakat kita, khususnya kalau saya ingat saya di kampung dulu, bulan puasa dijadikan bulan yang tidak bersabar atas alasan berpuasa. Betul. Kau jangan main aku puasa ni. Dia nak marah orang menggunakan alasan puasa. Kan? Kau jangan main aku puasa ni, kau jangan macam tu. Kan? Jadi puasa dia dah jadi tak sabar dengan sendiri. Asal alasan kerana dia lapar. Kena lapar. Jadi begitulah juga kalau kita tengok orang berebut dia di surau, berebut bubur lambuk ke kan, berebut tengah jalan ke apa, sebab alasan dia puasa. Dia menjadikan puasa itu sebagai alasan untuk dia tidak sabar dan dia marah. Kita perasan Jadi bulan puasa bertambah banyak kita tengok orang marah-marah orang ni. Dan malah orang bergaduh. Lagi banyak dalam bulan puasa ni. Orang berperang bulan puasa ni lagi banyak kan. Alasan dia Nabi dulu berperang bulan puasa dia. Dia tak tahu Nabi tu bukan alasan peribadi. Nabi berperang kerana agama. Dia ni pasal peribadi ni. Dia bergaduh ni kan. Jadi pengalaman macam ni banyak saya lalui. Bukan orang marah saya marah orang banyak. Jadi kadang-kadang kita ni kena muhasabah diri jugalah ya. Kita ingat orang yang tak sabar, kadang kita yang kurang toleransi. Semua orang tak sabar, semua orang tak sabar. Saya pula sebalik. Bawa kereta ni penyabar sampai kat isteri cakap takkan tak marah pasal apa? Saya dulu
lama duduk dekat negara Arab, dekat Madinah, dekat Riyadh. Depa bawa kereta tu memang jauh lagi gila. Siapa yang pernah pergi Mekah tu tahu macam mana level horn. Kalau kita kat hotel tu satu saat, setiap saat akan dengar horn. Kalau tak ada horn tu pelik lah. Tak ada horn tu pelik. Bila sunyi tu macam aman. Jadi bila kat Malaysia ni orang horn ke orang joluk ke orang apa tu kita dah macam lali dah. Tak ada apa dah. Tak ada marah orang nak apa. Kita pun macam ingat orang bagi signal je. Percaya tak? Saya bekerja-kerja dengan satu kereta. Saya nak balik raya dengan jamnya daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kelantan, Kota Baru. Saya rasa bermula sebelum Kuala Kerai lagi. Saya rasa banyak puluh kilometer juga. Yang saya bekerja-kejar dengan orang tu. Ku mengejar, ku dikejar. Itu nak mengelakkan ngantuk apa bang? Saya nak masuk dia tak bagi, saya marah sampai masa saya bekerja dia, saya potong dia. Dia potong balik dan Allahu Akbar. Okey. Sampai ke Macam. Ya Allah. Baru dia balik rumah dia. Orang perempuan rupanya. Alamak. Orang perempuan rupanya. Allah Akbar. Okey. Baik. Alright. Okey. Kalau nak bercerita ni tentang pengalaman ni macam-macam Kak Angeline banyak lagi ni pengalaman akan dikongsi bersama nak balik kampung nanti. Saya pengalaman sikit depan anggota polis yang pernah saya buat dulu Saya tak ada lesen lama bawa kereta Kuala Lumpur. Okey, tak apalah bang. Benda tu kita habiskan kat sini. Apa yang saya buat dulu, semasa tu ada persediaan polis menghadapi perusuhan. Baik. Jadi saya juga ada persiapan saya menghadapi polis. Okey, baik. Selain kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita. Dan kita sebenarnya rasa bersama hati. Terima kasih kepada IPD Cerdas. Beri tepukan sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, memang sembang sahur ni kita boleh pergi sampai pukul 2 pagi sebenarnya. Tapi kita kena berhenti kat sini supaya memberi peluang kepada yang lain untuk melakukan tugas masing-masing. Betul. Dan seterusnya minggu depan kita ada menyambung silaturahim dan Ramadan bulan rezeki. Semuanya dalam sembang sahur, kena terus bersama dengan kami. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat bersahur semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.